Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, so macam mana? Ada buat tak, um, berkaitan asas nombor hari tu kan? Ah, minggu lepas kita buat quizzes. Lepas tu, ah, ramai yang, ah, apa, banyak salah lah kan, banyak salah. Lepas tu, um, saya bagi dalam bentuk homework yang PDF tu. Ada buat tak? Okey buat. Okey. Okey sebelum tu kita buat algebra dulu. Sebelum kita masuk kepada asas nombor tu balik. Yang mana yang belum ya? Kelas awak yang mana yang belum? Termasuk ujian summative, sekejap awak form 4. Okey bolehlah. Yang depan-depan ni mungkin ada yang dah, ada yang belum. Tapi awak siapkan je lah. Siapkan. Kita masuk kepada ujian summative 1. Ujian summative 1 ni. Soalan dia. Okey boleh segera buat. Ujian summative 1 yang ni.
Semua boleh dengarkan suara saya? Izra, awak boleh dengar? Boleh hari ni. Izra, awak boleh dengar tak? Izra tak dengar juga. Dia ada masalah mic. Izra ada masalah dekat phone dia. Tak boleh nak dengar. Masih tak boleh nak dengar Izra? Izra tak respon, tak dengar tu. Okey. Jadi nak buat yang algebra ni, saya letak soalan dekat sini. Saya letak nama-nama kat sini, kita nak spin. Siapa yang kena untuk soalan tu dia kena jawab. Dia kena buka mic bagi tahu lah. Ni macam ni. Apa? Kita panggil roda besar, roda pusing tu. Macam tu lah. Okey. Untuk ujian matematik 1, nombor 1. M darab dengan N tambah P. Okey, kita tengok siapa yang kena. Okey, Bazil. Nombor 1. Apa jawapan dia? N tambah PN. M? MN MN. Okey, MN tambah PN. Okey. Betul lah. M. Di mana? Oh, sorry. PM. PM. Okey. PM. Ya. MN tambah PM. Kiranya M darab dengan N dapat MN. M darab P dapat PM. Okey, betul. Nombor 2. Izra. Dekat chat Izra pun boleh. Okey, tak apalah. Orang lain lah. Nombor 2. Arif. Jawapannya?
Negatif MN tolak PM. Negatif. Okey. Negatif M darab dengan N. Negatif MN. Lepas tu negatif M darab dengan negatif P. Negatif M darab dengan negatif P. Kan? Okay. So, negatif jumpa negatif, positif. Positif. Tukar kepada positif MP ataupun PM. Nombor 3. Sofi. MN tambah MP. Salah lah. Salah lagi kalau salah macam ni. Okey. Nombor 3. M. Saya asingkan satu-satu. M. N. Lepas tu negatif P. Okey, yang pertama. M darab dengan N. Yang tu MN. M darab dengan N, MN. Lepas tu M darab dengan negatif P. Negatif MP. Negatif MP. Okey, nombor 4. Sofi lagi. Negatif MN tolak MP. Okey. Maksudnya negatif M darab dengan N. Okey, dapat negatif MN. Lepas tu negatif M darab dengan positif P. Negatif jumpa positif, negatif juga negatif MP. Ataupun PM. Okay. Nombor 5. Haikal. MN tambah ni. MN tambah MP. MN tambah MP. Okey. Negatif M darab dengan negatif N, MN, negatif M darab negatif P, positif MP. Okey, nombor 6. Arif.
5P tolak 5Q. Je. Okey, tengok sini. 5, saya asingkan dulu. Saya asingkan 5 P. Positif 1. Lepas tu negatif Q. Okey, lepas tu, so 5 ni darab 5P. 5P lah. Dan 5 darab 1. 5 darab positif 1. Positif 5. Okey, 5 darab dengan negatif Q. 5 darab negatif Q. Negatif 5Q. Mesti ada 3. Mesti ada 3 sebutan. Sebab sini ada 3. So, didarab masuk tu 3 kali jugalah. Nombor 7. Masih lagi Arif. Nombor 7. Sembilan tolak 3A tambah 3B. Betul. Nombor 8. Haikal. Negatif 3X tambah 3Y tolak 3Z. Okey, betul. Nombor 9. Izati. Negatif 4A tambah 4B tolak 4C tambah 4D. Okey, betul. 10. Arif. MN tambah MM. Okey. MN tambah M kuasa 2. Kita tak tulis MM, kita tulis M kuasa 2. Tulis kuasa 2. Okey, nombor 11. Safi. Sebelas, Safi. X kuasa 2 tolak XY. Betul? 12. Bazil.
negatif PQ tambah negatif PQ tolak P kuasa 2. Tolak P kuasa 2, betul. 13. Izati. Negatif 2P tambah PQ. Negatif 2P tambah PQ, yes. 14. Bazil. XY, XZ tambah XZ tolak 3X. Okey, betul. 15. Arif. Negatif 3A tambah AB tolak A kuasa 2. Okey, betul. 16. Safi. Dua PM tolak 5 QM. Betul? 17 Arif. Dua A kuasa 2 tolak 3 AB tambah AC. Okey, betul? 18. Haikal. Haikal ke Bazir ni? Sekejap. Haikal ni. 18 negatif 3PQ tambah 2Q kuasa 2 tambah 4Q. 2Q kuasa 2. 4Q. Sini. Tolak. Okey. Tolak sini. Ke saya silap dengar. Negatif 3PQ tolak 2Q kuasa 2 tambah 4Q. 19 Haikal. Lagi sekali. 6EF tambah 8EG. 6EF tambah 8EG, betul? 20. Arif.
2A kuasa 2. Belum lagi. Saya tak baca. Enam AB tolak 21 AC. Yes. 6 AB tolak 1 AC. 21 Haikal. 8M kuasa 2 tolak 12ML. Okey. 22 Safi. Negatif 4 PQ tolak 8 PR. Okey, betul. 23 Arif. Arif 23. 24. Get ready. 24. Bazil. 23 dulu. Negatif 6 PQ, positif 2 PR, positif 4 SP, negatif 14 PT. Negatif 14 PT. Okey, 24. 24 tadi Bazil respon. Sorry, 23 tadi Bazil respon. Aha. Okey, tak apalah. Kak Arif, lupa. Tak, suara tu saya tak buka. Saya tak tengok siapa yang respon tadi. Okey, tak apa. 24. 1/3 darab dengan P tambah Q. 1/3 darab P tambah Q jadi 1/3 P tambah 1/3 Q. Macam tu je lah. Okay. So kalau asas tu saya dah, asas nombor tu dah habis hari tu. Kita dah buat yang nak tambah, nak tolak, lepas tu nak darab. Kan? So kira dah habis lah. Dah habis lah sebenarnya. Jadi kita masuk bab 3 lah Masuk bab 3 lah. Okey, bab 3. Bab 3 tajuk dia penakkulan logik. Okey, penakkulan logik.
logik akal. Penakulan logik akal. Macam tu lah lebih kurang. Jadi tajuk ni dia macam dia berkait pasal dia bagi ayat ke dia apa ke, dia tanya adakah yang ni penyataan ataupun tak. Penyataan ataupun tidak. Saya tak ambil gambar lagi. Tak apalah. Penakulan logik. Jadi first kali awak akan belajar pasal pernyataan. Pernyataan. Okey, dalam bahasa Melayu awak dah belajar macam mana pernyataan. Pernyataan dia macam satu ayat dengan pernyataan ni just macam nak bagi tahu. Dia hanya nak bagi tahu. Dia bukannya menyoal, dia bukannya menyuruh. Dia hanya nak bagi tahu saya ada 2 batang pensel. Contohnya macam itulah. Saya ada 2 batang pensel, noktah. So itu adalah pernyataan. Pernyataan maksudnya kalau dia buat ayat tu, so dia akan jadi ayat penyata lah. Ayat penyata. Ya, jumpa perkataan dia. Ayat penyata. Contohnya, apa tadi? Saya ada 2 batang pensel. So itu adalah pernyataan lah tu. Pernyataan. Nak bagi tahu je. Dia bukanlah ayat penyata. Dia bukan ayat soal di mana awak tinggal. Bukan pernyataan. Mungkin tak payahlah. Tak payah je. Lagi apa lagi? Ayat seru. Wah, menariknya. So itu bukan pernyataan. Ayat penyata. So lagi pernyataan tu dia mesti complete. Mesti lengkap. Contohnya saya ada 2 batang pensel tu maksudnya lengkap. Kita boleh faham daripada situ. Tak bolehlah ayat tu macam tergantung saya ada. Macam tu. Ada apa? Dia nak cakap apa? Macam tu. Nak saya ada. Okey, saya ada kat sini. Macam tu ke? So dia tergantung. So dia tak boleh. Kena lengkap. Ayat tu kena lengkap. Lepas tu kalau dari segi matematik lah kan. Dari segi matematik tu dia kena lengkap maksudnya kena ada sama dengan lah. Kena ada sama dengan. Contoh macam X tambah 2. X tambah 2 tu tak lengkap. Kalau kita nak bagi lengkap, X tambah 2 sama dengan 3 contoh. Jadi lengkaplah. Lengkaplah X tambah 2 sama dengan 3. Benda tu lengkap. Kalau X tambah 2 tu macam tergantung. Nak apa ni? Nak apa yang tergantung macam tu. Itu dari segi ayat matematik. Ungkapan, persamaan, algebra, pernyataan. Kena lengkap. So kalau dia bagi ayat tu saya kata tadilah macam tadilah mesti ayat penyata baru dia pernyataan. Kalau dari segi persamaan matematik contoh 27 bahagi 9. 27 bagi 9. Jadi yang ni pun bukan lagi pernyataan. Yang ni bukan pernyataan. Sebabnya dia tak komplit. Dia tak ada sama dengan. Sebab tidak lengkap. Bukan pernyataan. Sepatutnya 27 bagi 9 sama dengan 3. Yes. 27 bagi 9 sama dengan 3. Maka dia adalah pernyataan. Lagi kita kata M kecil daripada 8. Contoh M kecil daripada 8. So yang ni pun bukan pernyataan juga. Sekejap ya. Sebab dia macam tak komplit jugalah. Tak komplit. Dia kata kalau tak komplit tu
kita kata dia pernyataan palsu lah. Macam mana Okey, biar tak apa. Pernyataan bukan pernyataan. Kalau M kecil daripada 8 tu bukan pernyataan. Lepas tu kalau sekejap ya. Okey. Itu dari segi yang matematik punya. Dari segi ayat, akan ada ayat penyata dan lengkap. Lepas tu pernyataan ni dia adalah sama ada benar ataupun palsu. Pernyataan benar ataupun palsu. Yang ni based on ayat lah. Based on ayat. Kalau dia kata segitiga mempunyai sudut pedalaman 360 darjah. Betul atau salah? Segitiga ada sudut pedalaman 360 darjah. Betul ke salah? Salah. Salah. Yang betulnya apa? Sudut dalam segitiga sama dengan 180 darjah. Kan, segitiga ada 180 darjah. Jadi pernyataan ni kita kata dia pernyataan palsu. So kalau pernyataan benar dengan palsu ni dia logik akal lah. Dia boleh je kata apa? Kelantan ialah sebuah negeri di pantai timur. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey. So jadi dia adalah pernyataan yang benar. Macam itulah. Dia boleh je ayat yang tak ada kaitan dengan matematik segitiga, sudut ni tak ada. Ayat yang pernyataan lah. Belajar sastera macam tadi Kelantan, duduk di pantai timur. Dia boleh je bagi ayat macam tu. So adakah pernyataan tu benar atau palsu macam tu? Kalau dari segi ayat matematik, mesti ada persamaan juga. Mesti ada persamaan saya kata tadi. Contoh. Macam mana? Sekejap. Tak semestinya ada sama dengan. Tapi dia kena betul lah. Dia kena betul. Contohnya 2 kecil daripada 3. Betul atau salah? Betul lah kan? So dia ni adalah pernyataan benar. Bukan tak semestinya ada sama dengan. Tapi dia ayat tu betul lah. Betul. Pernyataan benar. 2 tu kecil daripada 3. So dia jadi benar. Kalau diletak huruf M ke M kecil daripada 3. Tapi M tu kita tak tahu. M tu kita tak tahu kan. Jadi dikata tak lengkap juga. Pernyataan palsu juga. Sebab tak tahu. Kita kata dia pernyataan palsu. Sebab kita tak tahu pun benda tu M tu apa. Boleh jadi lebih besar. Tak tahu. Okay. Kita apa? Kita pergi kepada soalan dalam buku lah. Soalan dalam buku awak. Page 27. Tengok contoh yang diberi tu. Ikan paus ialah sejenis mamalia. Ikan paus ialah mamalia. Betul atau salah? Ni sains. Sains. So, betul lah ikan paus ni adalah sejenis mamalia. Mamalia ni, dia beranak. Dia bukan bertelur. So, ikan paus dia sejenis mamalia. So,
betul. Ayat ini adalah betul. Maka dia adalah pernyataan. Kalau ada lagi pernyataan benar ke palsu, maka dia benar. Okey, boleh buat soalan yang 1 hingga 5 tu. Nombor 1, rasa-rasa jawapan dia apa? Bangkok ialah ibu negara China. Betul ke salah? Betul ke ibu Salah. negara China Bangkok? Salah. Kalau salah apa dia? Ibu negara China. Guangzhou. Cepat, saya tak tahu ni. Beijing. Nombor 1, okey? Palsu. Dia Bangkok bukan ibu negara China. Dia okey, sorry. Dia adalah pernyataan sebab dia adalah ayat penyata kan. Okey, dia adalah pernyataan sebab dia adalah ayat penyata. Macam ikan paus ni ialah mamalia, pernyataan. So dia ni pernyataan benar lah. Bangkok ialah ibu negara China, pernyataan. So yang ni pernyataan palsu. Apa ibu negara China? Tu awak Google lah apa dia ibu negara China. Tapi Google Sat. Apa dia? Beijing. Ilmu tu. Beijing betul lah Beijing. Ibu negara China Beijing. Nombor 2, kenapa kamu berada di sini? Ini tanda soal. Soal kan? So dia bukan pernyataan. Justifikasi kenapa bukan pernyataan sebab menggunakan tanda soal lah. Kan? Bukan pernyataan. Sebab yelah bukan pernyataan lah sebab ini adalah soalan, ini adalah ayat soal. Ataupun okey dalam untuk jawab kita ni, dia ni adalah pernyataan palsu ke pernyataan benar? Dua-dua tak boleh nak cakap sebabnya dia bukan pernyataan. Jadi kita kata nilai kebenaran tu tidak boleh nilai kebenaran. Betul ke salah ke tak boleh nak ditentukan. Nilai kebenaran tidak dapat ditentukan. Kita tak boleh nak pastikan dia tu pernyataan benar ke pernyataan palsu sebab dia memang bukan pernyataan dah. Okey, nombor 3. 9 tambah 37 46 betul ke? 9 tambah 37 46. Betul. Betul. Kan? Jadi dia pernyataan. Pernyataan betul ke salah? Pernyataan betul. Pernyataan benar. Itulah pernyataan benar. Nombor 4, 5 tambah 3x sama dengan 8x. 5 tambah 3x sama dengan 8x. Betul ke? Pernyataan tak? Pernyataan. Yes, pernyataan.
Dia ada pernyataan sebab dia macam lengkap macam tu. Sekejap. 5 tambah 3x sama dengan 8x. Oh, tak boleh juga. Kalau ikut jawapan, dia tidak dikira sebagai pernyataan. Sebabnya dia ada huruf yang kita tak tahu. Huruf yang kita tak tahu. Jadi kita tak boleh nak confirm dia adalah pernyataan. Ha. Bukan pernyataan. Sebab dia ada huruf yang kita tak tahu. So, nilai kebenaran tidak dapat ditentukan juga. Nombor 5. Nombor 5 ni selesaikan 110 kuasa 2 tambah 53 kuasa 6. Asas 6. Yang ni semua nombor. Semua nombor kan. Cumanya dia macam tak lengkap sebab dia tak letak sama dengan. Dia tak lengkap sebab tak ada sama dengan. Memanglah kita boleh kira berapa. Tapi kena letaklah sama dengan apa. Barulah komplit sikit ayat tu. So dia juga bukan pernyataan. Jadi bila bukan pernyataan tak boleh nak sahkan dia adalah pernyataan benar ke palsu, maka nilai kebenaran tidak dapat ditentukan. Macam tu je lah. Okey, yang B. Yang B tu tentukan sama ada pernyataan benar atau palsu kan. Benar atau palsu. So kalau ikut contoh, tengok yang pertama. Negatif 9 tambah 13 lebih besar daripada 3. Negatif 9. Yang ni dia adalah pernyataan. Sebabnya semua nombor. Semua nombor. Negatif 9 tambah 13 dapat berapa? Negatif 9 tambah 13, berapa? 4. Sorry. Berapa negatif 9 tambah 13? 13 tolak 9, 4 lah. 4. Maka betul tak 4 ni lebih besar atau sama dengan 3? Betul lah. Dia betul. So dia adalah pernyataan benar. Okay, pernyataan benar. Yang B, contoh yang dibagi negatif 1/3 lebih kecil daripada negatif 2/3. Betul ke salah? Negatif 1/3 kecil daripada negatif 2/3. Betul ke salah? Dari segi sini, dia guna semua nombor lah kan. Jadi dia adalah pernyataan. Kalau soalan tanya pernyataan atau tak. Dia adalah pernyataan. Jadi nak tahu betul ke salah, okey. Negatif 1/3 kecil daripada negatif 2/3. Awak bayangkan kita ada garis nombor lah. Kita ada garis nombor. Kosong. Lepas tu, tepi sebelah kiri dia negatif kan. Katakanlah pecahan. Negatif 1/3 dululah kan. Negatif 1, negatif 2/3, negatif 3/3, negatif 4/4, negatif 4/3. Dia kan start dengan negatif 1. Jadi dekat sini, negatif 1/3 kecil pada negatif 2/3. Negatif 1/3 ni sebelah kanan. Negatif 2/3 pula berada di sebelah kiri. Maksudnya, negatif 1/3 ni lebih besar daripada negatif 2/3. Jadi pernyataan ni ialah salah. Maka pernyataan palsu. Ada soalan? Soalan. Kita tengok soalan. Awak boleh buat dulu. Hari ni saya lupa nak snap. Buat dulu, tak apa. Yang mana nak tanya boleh tanya. Nombor 1 kalau awak tak faham, dia kata apa ni?
EJA ni, huruf EJA, kita kata set nombor kan, set nombor AJA, AJA ni. Okay, C ni dia macam berada dekat dalam. Sekejap. Okay, EJA tu dia dia berada di dalam. Berada di dalam C tu. C tu menandakan maksud dia EJA berada di dalam MEJA. Betul atau salah? Kita ada tajuk apa, lupa nama tajuk dia. Kita ada simbol C, C yang macam ni, ada yang macam ni kan, E tu. Jadi antaranya yang ni maksudnya yang ni berada dalam sebelah sini. Dia kata yang ni berada dekat dalam ni. So nombor 1 tu iyalah, betul lah. Betul, pernyataan yang benar. Okay, boleh teruskan 2, 3, 4. Okay, nombor 2. Apa dia? 16 ialah gandaan 6. Betul ke salah? Salah. Salah. 16 sepatutnya gandaan nombor 4. Yes, 4. 16 ialah gandaan nombor 4. Maksudnya 4, 4 darab 1, 4 darab 2, 4 darab 3, 4 darab 4 dapat nombor 16. Gandaan nombor 4. So dia pernyataan sebab dia bagi tahu je pernyataan palsu. Okay, nombor 3, 9 kuasa 3 sama dengan 27. 9 kuasa 3. 9 kuasa 3, 27. Betul ke? 729. 729. Kan, 729. 9 kuasa 3 ialah 729. 9 kuasa 3. 9 darab 9 darab 9. Bukannya 9 darab 3. Okay, 729. Maka dia ada sama dengan. So yes, dia pernyataan. Tapi dia adalah pernyataan palsu. Untuk nombor 4, tadi saya kata yang kalau ada huruf dia bukan pernyataan kan, sebab kita tak tahu. Kita tak tahu dia tu apa, huruf tu nilai dia apa kan. Okey, tapi untuk nombor 4 ni sebab dia bawah tajuk pernyataan benar atau palsu, soalan berkaitan benar atau palsu. So tak apalah, kita anggap dia adalah pernyataan je. So dekat sini 13K tambah 10K sama dengan 23K. Betul je lah. Okay, pernyataan benar. Anggap je lah dia pernyataan sebab dia bawah soalan pernyataan. Kalau ikutkan, tak boleh lah. Nanti saya tengok balik macam mana kalau yang macam ada huruf tu. Sekejap dia boleh, sekejap tak boleh pernyataan kan.
Okay, tak apa. Nanti kita tengok. Pernyataan benar, pernyataan palsu. Okey, siap. Lepas tu, muka surat 28, pernyataan benar palsu juga. Okey. Dia suruh bina. Dia suruh bina pernyataan benar dengan palsu daripada soalan. Contoh 19, 22, 11 tambah dengan lebih besar. Dia suruh bina pernyataan benar. Okey, jadi nak buat macam mana? Bagi dapat yang benar lah. 19 tambah 11 berapa? 19 tambah 11. 20, 30. 19 tambah 11, 30. Okey, maksudnya 19 tambah 11 lebih besar daripada 22. Betul lah kan? So kita boleh buat dalam pernyataan yang benar. Lagi kalau palsu saya nak try buat sendiri ni. Kalau palsu, saya ubah tempat 19 lebih besar daripada 11 tambah 22. Salah lah. Kan? Salah. Dia palsu. Okey, so dia tengok nombor 1. Dia suruh guna 3, 7, 9, tolak dan lebih besar. Sila buat pernyataan benar dengan palsu. Okey, nombor 1. Cuba Bazil. Yang benar, 3 lebih besar daripada 9 tolak 7. 3 lebih besar daripada 9 tolak 7. Okey, 9 tolak 7 dapat 2. 3 lebih besar daripada 2. Okey, betul? Boleh? Benar, palsu. Palsu? 9 tolak 7 lebih besar daripada 3. 9 tolak 7 lebih besar daripada 3. 9 tolak 3 lebih besar daripada 7. Boleh juga. 9 tolak 3, 4. Boleh je. Mana-mana. So, palsu. Dapatlah 9 tolak 7, 2. 2 besar daripada 3. Salah lah.
Nombor 2 Izra boleh? Nombor 3 Arif. Boleh ready dah Izra? Boleh? Boleh cuba. Yang benar, atau Arif nak buat dulu nombor 3? Yang benar, lima tambah 3 sama dengan 8. Okey? Betul? 5 tambah 3 sama dengan 8. Betul kan? Jadi benar. Palsunya, 8 tambah 3. 8 tambah 5. Dapat 3. Salah. Palsu. Okeylah. Nyataan palsu. Nombor 3 Isra boleh? Okey, sekejap. Tadi nombor 2. Okey. 18 besar daripada 6 darab 3. 6 darab 3, 18. So, dia kata 18 besar daripada 18. Tak, salah lah. Dia ada sama dengan tak? Oh, tak ada. Tak ada sama dengan, tak boleh lah. Tak, okey, sorry. Tak boleh guna nombor 18. Tak boleh guna 18. Tak boleh guna 18. Memanglah kita tahu 6 darab 3 tu 18. Tapi
Tak boleh guna nombor 18. Kalau awak guna negatif 2 boleh. Sekejap. Isra, macam ni. Kita hanya guna yang ni sahaja. Hanya guna 5 nombor ni je. Tak boleh. Ni lebih besar tak ada daripada sini. Ni tak ada. Macam awak buat yang ni kan. Yang ni tak ada daripada sini. Tak ada daripada list. Yang lebih besar pun tak ada daripada list kita. Tak ada. Kita hanya buat ayat tu daripada list yang diberi. Macam contoh nombor 1 ni kan. 3 ada. Lebih besar ada. 9 ada. Tolak ada. 7 pun ada. So bila kita buat ayat tu dia dapat benar. Okay, jadi untuk benar tu mungkin kita boleh buat macam ni. Benar kan. Benar. Negatif 2 darab 3. Kita ambil daripada sini. Negatif 2 darab 3. Dapat negatif 6. Kan? Negatif 6. Okay. So negatif 6 tu lebih kecil daripada 6. Kita guna semua kecil daripada 6. So dia jadi benar. Sini dapat negatif 6. Sini lebih kecil daripada 6. Betul lah. Tengok palsu. Okay, palsu. Kalau palsu, maybe awak boleh ambil negatif 2 kecil daripada 3 darab 6 ke. 3 darab 6. Sekejap. Betul dah. Yang tu tak boleh. Yang ni benar. Yang benar lagi tadi kan. Yang benar adalah negatif 2 kecil daripada 6 darab 3. Ni benar juga. Yang palsu. Okey, yang palsu. Yang palsu. Macam mana Cuba. Negatif 2 darab 6. Kalau negatif 2 darab 6 kecil daripada 3. Benar juga kan? Macam mana? Ada idea palsu? 6 darab 3 lebih kecil daripada negatif 2. Okey, 6 darab 3 kecil daripada negatif 2. Yes. Palsu. 6 darab 3. Okey, 18. 18 kecil daripada negatif 2. Tak logik lah. Positif kan? Okey. Nombor 4. Izati? 18 bahagi 3 Sekejap. lebih besar. Benar. Lebih besar daripada 5. 18 bagi 3 dapat 6. Okey. Okey, betul. Benar. Palsunya 3 bahagi 5 sama. Lebih betul. besar Boleh. 3 bahagi 5 tu dapat 1 point apa-apa kan. Kecil lah kiranya. So tak logik lah kalau lebih besar daripada 18. Okey, untuk nombor 5 ni, simbol ni, tadi kita ada simbol yang ni kan. Yang ni dia kata, maksud dia ni consist of. Consist of. Tadilah macam yang ni berada dalam ni. Yang elemen ni, E ni, sama je macam C ni. Dia kata ini maksudnya an element of. Element of lah, element of. Okey, element of. Maksudnya unsur dalam. So lebih kurang macam C tadi. Kalau C tadi tu dia berkait pasal set. Mesti set XYZ dalam set A, B, C, D, E, F, G sampai XYZ. Itu dalam set.
kita guna C. Kalau E ni kita ambil satu huruf, satu unsur kat dalam tu, satu elemen dalam tu, kita kata dia adalah elemen kepada set yang itu. Contohnya kalau yang benar dekat sini, 5 ni, 5 is an element of yang ni 5, 8, 4, 9. Daripada set 5, 8, 4, 9 ni, dalam dia ada 5. 5 tu berada dekat dalam 5, 8, 4, 9. Dia lebih kurang sama dengan C je. Cuma C ni dia kena ada 5, 8, 9 macam tu. Dia guna set. Kalau yang E ni, dia ambil satu ke macam tu je. Is an element of. Ambil satu je ke. So kalau palsu 5 bukan element of 5, 8, 4, 9. Salah lah. Dia kata bukan. Ni simbol slash tu maksudnya bukan je. 5 bukan daripada unsur 5, 8, 4, 9. Sedangkan 5 ni ada. Dia kata bukan. So palsu. Okey, yang B, pernyataan benar atau palsu lagi. Okey, tak apa. Yang B tu sebagai homework yang B homework. Nanti awak hantar je. Kalau dah siap boleh hantar terus. Dah gambar. Senang. Sekarang 4 suku 420. Sekarang kita nak tengok pernyataan lagi tapi dalam ayat nafi. Menafikan macam mana Sekejap kita tengok. Kita nak menafikan sesuatu pernyataan, menafikan pernyataan. So bila kita nak menafikan tu, kita kata dia bukan apalah. Saya ada adik. Ya ke? So macam menafikan tu saya tak ada adik. So sama ada dia guna perkataan tidak ataupun perkataan bukan. Contoh saya kata saya ada adik. Okey. So salah, saya tidak ada adik. Menafikan benda tu. Saya tidak ada adik. Macam tu tidak. Okey, ataupun perkataan bukan. Contohnya saya cikgu. Saya pun kata saya nak menafikan saya cikgu tu. Saya bukan cikgu. Macam tu. So perkataan yang digunakan adalah tidak atau bukan. So untuk yang ni senang je lah. Just nafikan dia kan. So kalau ayat yang positif yang tak ada tidak bukan tu, contohnya saya ada pensel, saya ada beg. Apa saya nak bagi tahu apa Saya ada laptop contoh. So yang ni kita kata dia positif lah, kita positif. Dalam bentuk ayat yang positif, P. Kalau dia menafikan saya tidak ada laptop, kita kata dia ni bukan positif, negatif. Jadi kita letak sebagai simbol yang ni, simbol macam ombak macam tu, P. Ombak P macam tu. So kita fahamlah kalau awak jumpa macam ni, maksudnya kita nak menafikan dia. Menafikan benda ni. P tu adalah saya ada laptop. So kalau menafikan P, saya tidak ada laptop. Macam tu. Jadi okey, contoh soalan yang matematik. Segitiga ada sudut pedalaman 180 darjah. So yang ni P. Okey, yang ni adalah
P lah ni, P. Kalau segitiga tidak ada sudut. Bolehlah. Tak apa sebab ayat ni reka je ni. Tidak ada sudut pedalaman ataupun bukan. Segitiga ada sudut. Segitiga mempunyai. Okey, jap. Saya tukar ayat. Sudut pedalaman segitiga ialah 180. Okey, jadi untuk menafikan dia, sudut pedalaman segitiga bukannya 180. Ialah bukan 180. So yang ni adalah bentuk menafikan yang positif tadilah. Okey, kalau yang first ni ayat dia ialah pernyataan benar, maka yang menafikan pernyataan benar tu akan jadi pernyataan palsu. Kalau saya ambil lagi yang ni, sudut pedalaman segitiga ialah 360. Dia adalah pernyataan dan dia adalah pernyataan P yang positif. Dia tidak menafikan. Dia adalah P dan dia pernyataan palsu kan. Okey. Jadi pernyataan yang menafikan dia, ombak P ni, sudut pedalaman segitiga ialah bukan 360 darjah. Maka dia menafikan pernyataan yang palsu tadi, dia menjadi pernyataan yang benar. Terbalik je lah. Faham tak? Cuba tengok bagi faham dulu. Jadi betul lah kan apa yang dia kata ni. Sudut pedalaman segitiga ialah 180. Ya, pernyataan benar. Tapi kalau menafikan dia, sudut pedalaman segitiga bukan 180, jadi pernyataan yang palsu. Kalau dia kata sudut pedalaman segitiga bukan 360, walaupun dia menafikan, ya, tapi dia adalah pernyataan yang benar. Dia adalah pernyataan yang benar, bukan 360. Betul lah. Segitiga bukannya 360. Dia adalah 180 kan. Kau faham kan? Jadi cuba kita tengok soalan dalam buku ke surat 29 tu. Ke surat 29A. Contoh yang dia bagi pernyataan P. Pernyataan dia bagi P, 5 ialah faktor bagi 12. Betul ke salah faktor bagi 12? Kalau kita nampak dekat sini pun 5 bukan faktor bagi 12 sepatutnya. Kan? Jadi kalau kita nak menafikan dia, negatif P, bukan negatif P, dalam bentuk nafi lah. Bukan P. Dia macam tu lah, bukan P. Kita baca dia sebagai bukan P. Nak tulis dia guna ombak, bukan P. Jadi maksudnya kita guna 5 ialah bukan faktor bagi 12. 5 ialah bukan faktor bagi 12.
Jadi kalau kita tengok daripada segi ayat nafi dia tu, dia pula jadi pernyataan yang betul. Jadi adalah pernyataan benar. Ayat nafi dia tu benar, pernyataan yang benar. Sebab 5 bukan faktor bagi 12. 5 darab 2, 10. 5 darab 3, 15. Tak boleh jadi 12 kan? Tak akan jadi faktor bagi 12. Hmm. Bolehlah buat nombor 1, 2, 3, 4. Okey, nombor 1. 10 bahagi 5 sama dengan 2. Haikal, cuba nafikan dia. Hmm. 10 bahagi 5 tidak sama dengan 2. Okey, tidak sama dengan 2. Kita guna perkataan tidak. Tidak sama dengan 2. Jadi benar atau palsu? Palsu. 10 bagi 2 tidak sama dengan 2. Betul lah. Palsu. Sepatutnya sama dengan 2. Yang ni yang benar kan? So yang ni salah. Yang ni yang salah, yang ni yang betul. So betul. Okey, nombor 2. Faktor perdana bagi 15 ialah 3 dan 5. Sophie? Okey, nombor 2. Faktor perdana. Okey, faktor perdana bagi
15 ialah bagi 15. Ataupun kita boleh je susun ni 3 dan 5 bukan faktor perdana bagi 15. Faktor perdana bagi 15 ialah 3 dan 5. Faktor perdana bagi 15 bukan 3 dan 5. Ataupun susun ayat lah kan. 3 dan 5 ialah bukan faktor perdana bagi 15. Cantik sikit ayat. Bukan faktor perdana bagi 15. Maka dia adalah penyataan yang Benar. 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 3 dan 5 bukan. Salah. Palsu. Sebabnya dia betul lah. Dia 3 dan 5 tu adalah faktor perdana. Nombor 3 dengan 5 ialah nombor perdana. 3 dan 5 adalah nombor perdana. 2, 3, 5, 7. Itu adalah nombor perdana. Jadi faktor perdana tu, nombor perdana 2, 3, 5, 7 dan seterusnya lah. So kalau faktor perdana, faktor tu ialah boleh dibahagi. Faktor perdana bagi 15. Maksudnya 15 ni boleh bahagi dengan 3, boleh bahagi dengan 5, boleh bahagi lagi dengan 15. Tapi 15 bukan nombor perdana. Faktor bagi 15 ialah 1. 15 boleh bagi 1. 15 juga boleh bagi yang 3. So 3 adalah faktor. 5 pun boleh. 15 bahagi 15. Tu je lah kan, 4 je. So 1, 3, 5, 15 ni adalah nombor faktor. Faktor bagi 15. So kalau faktor perdana hanya 3 dengan 5 sahaja, dia adalah betul. Kat sini betul. Tapi kalau kita nafikan dia bukan, so maksudnya dia dah jadi salah lah, dah jadi palsu. Okey, untuk nak nafikan dia, ingat kita hanya guna perkataan bukan dan tidak. Tu je. So pusinglah ayat macam mana nak nafikan dia. Tu je Izra. Lepas tu awak tengoklah dia nak tahu betul ke salah, tengok ayat ni betul ke salah. Ayat tu betul maka betul lah. Kalau ayat tu salah, 10 bahagi 5 tidak sama dengan 2, salah. Sebab dia sama kan. Salah. Palsu. Tu je. Nombor 3. 70 ialah gandaan bagi 14 dan 10. Izzati, nombor 4 Arif. Nombor 3 Izzati. Tujuh puluh ialah bukan gandaan bagi 14 dan 10. Okey, 70 ialah bukan. Okey, yang ni boleh. Okey je, cantik je ayat 70 ialah bukan gandaan bagi 14 dan 10. Kita guna perkataan bukan dekat sini. Kalau nak guna tidak, macam tak cantiklah ayat. Tak sesuai. 70 tidak gandaan. Macam tak sesuai lah guna tidak. Guna perkataan bukan. Benar ke? Palsu? Palsu. Palsu. 70 gandaan bagi 14. 70 boleh bagi 14 ke? Boleh tak 70 bahagi 14? Boleh. Boleh Dapat berapa?
5. 5. Okey. So dia adalah palsu lah. Kat sini palsu sebabnya dia adalah gandaan. Maksudnya dia boleh, dia benar. So kalau kita nafikan dia, dia adalah palsu. Nombor 4, 84 tidak boleh dibahagi tepat dengan 8. Tidak boleh. Kita guna perkataan tidak. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 8. Kita guna perkataan tidak, jadi 84 ni benar ke palsu, Arif? Benar. Palsu. Okey, benar. Benar ke palsu? 84 boleh bahagi dengan 8 ke? Mana boleh? Kan? Mana boleh? So benarlah. Okey, dah siap. Lepas tu dalam kita banyaklah dia macam pernyataan ni dia macam kait dengan BM. Kita ada ayat penyata, lepas tu ayat majmuk. Ayat majmuk tu, okey ayat majmuk kita gabung dua maklumat ayat majmuk. Dalam matematik ni kita guna dua je. Dan atau. Dan atau. Okey, perkataan dan atau. Dua ni je, dan atau. Maksudnya kita ada dua situasi, dua ayat. Contohnya, saya ada tablet, saya ada laptop. Dua benda. Jadi saya gabungkan, saya ada tablet dan laptop. Contohnya macam tu. Guna perkataan dan. Ataupun guna perkataan atau. Contoh perkataan atau. Saya suka minum kopi atau teh. Bolehlah. Maksudnya saya suka minum kopi, saya suka minum teh. Dua benda. Lepas tu saya gabung guna atau. Kita gabung dua situasi lah. Dan atau. Guna dan atau. Okey. Jadi kalau kita tengok contoh yang dalam buku latihan kita B. Okey, jadi ayat majmuk ni kita nak sambung dua ayat tu. Contoh tadi saya ada tablet. Saya ada laptop kan. Tablet tu ayat pertama kita letak sebagai P. Pernyataan yang pertama. Saya ada laptop, dia adalah pernyataan juga yang ni. Tapi pernyataan yang kedua so saya letak sebagai Q. Kita guna PQ lah sebab dua. Jadi kita nak gabungkan jadi ayat majmuk. Saya ada tablet dan laptop. Dan laptop. Kita gabung dia menggunakan perkataan dan. Jadi dekat sini kita gabung jadi PQ dah lah. PQ. PQ. Positif PQ, positif Q. Sebabnya ayat ni apa? Positif sama positif kan? Tak ada yang menafikan. Oh, silap tekan kat sini.
Okey, saya ada tablet dan laptop. So, tengok contoh dalam buku tu, B, gabungkan perkataan, guna perkataan dan atau. Okey, so P dia terdapat 30 hari dalam sebulan. Terdapat 30 hari dalam, tak apalah saya cakap je lah. Terdapat 30 hari dalam sebulan. Yang tu P. Lepas tu Q dia ayat yang kedua iaitu terdapat 7 hari dalam seminggu. Jadi kita gabung ayat tu guna perkataan dan. Jadi dia apa ni, kita nak gabung, kita tengok jugalah kesesuaian ayat dalam BM lah, dalam BM. Macam yang ni, terdapat, kena tulis juga, terdapat 30 hari dalam sebulan. Yang ni P, ayat yang pertama. Ayat yang kedua, terdapat 7 hari dalam seminggu. Okey, kita nak gabung, tengok kesesuaian ayat ni, kita gabung guna perkataan dan kan. Jadi kalau kita nak gabung, kita ambil ayat ni, terdapat 30 hari dalam sebulan, dan kalau kita nak ambil terdapat 7 hari dalam seminggu, dia macam tak sesuai lah kalau kita nak ambil terus. Nak ambil full macam ni. Kan, kita nak ambil full macam ni tak sesuai. Kalau kita ada, kan kita belajar bahasa Melayu, saya ada pen, saya ada teh. Sorry. Saya, apa ni tadi? Saya ada tablet, saya ada laptop. So, kita tak gabungkan saya ada laptop dan saya ada tablet. So, kita tak gabung terus macam tu. Kita tengok kesesuaian ayat. Saya ada laptop dan tablet. Kita, yang mana kita boleh potong, kita potong. Yang mana yang sama tu kita potong. Macam yang ni, kita ada perkataan terdapat tu 2 kali. So, tak payah terdapat tu. Terus je gabung. Terdapat 30 hari dalam sebulan dan 7 hari dalam seminggu. Terus gabung macam tu. So, kalau nombor 1, tengok contoh soalan dia. Yang pertama, 14 ialah gandaan 7. 21 ialah gandaan bagi 7 juga. Okey, so kalau guna perkataan dan, nak gabungkan macam mana? PQ, kita nak gabungkan PQ ni. Jadi macam mana? Guna perkataan dan dulu. Ah, 14 dan 21 ialah gandaan bagi 7. Kita gabungkan macam tu. Gabungkan yang dekat yang depan je lah. Yang sama tu tak payah. Buang 1. Ni, kita ada sama ni kan. So, buang 1. Ialah gandaan 7. Kalau atau pun sama. Atau pun sama. 14 atau 21 ialah gandaan 7. Okey, nombor 2 pun heksagon mempunyai 5 sisi. Nombor 2 tu boleh buat lah. Heksagon mempunyai hasil tambah sudut penluaran 360 darjah. Okey, gabung guna perkataan dan atau. Okey, jadi untuk yang C tu, awak boleh buat juga. Dia nak pecahkan daripada ayat majmuk. Contoh yang ni lah. Contoh terdapat 30 hari dalam sebulan kan. Ni dia bagi ayat majmuk macam ni, pecahkan kepada 2. So,
Pecahkan kepada 2. Yang ni balik 1, 2. Pecah kepada 2. Bazir ada soalan lah. Tak ada. Tak ada. Okay, so sama juga. Kita nak tengok ayat majmuk ni penyataan dia, penyataan betul ke penyataan yang salah. Kita nak tengok juga. Okay, sekarang ni P dengan Q dia ada 2 statement lah, 2 ayat, 2 maklumat yang dia nak bagi tahu. Okay, jadi awak buat nota ni Kalau perkataan dan P, Q, P, Q. P, Q, P, Q. Okay. Saya buat table senang. Okay, kalau perkataan dan, kalau ayat pertama P itu betul, Q juga betul, maka guna perkataan dan, dia akan jadi betul. Ayat tu akan jadi betul. Okay. Kalau P itu, P itu betul, Q salah, maka dia jadi salah. Tak logik lah. Ada satu salah, tak boleh. Okay, kalau P salah, Q P salah, Q betul, sama juga. Penyataan dia akan jadi salah. Dan kalau salah, tetap salah lah. Senang je. Kalau dan, awak ingat dia hanya kalau semua betul, baru penyataan tu betul. Berbeza pula dengan atau. Atau ni kalau ayat P dia betul, Q betul, dia akan jadi betul. Kalau P dia betul, Q salah. Untuk atau ayat full majmuk tu tetap lagi betul. Dia masih lagi betul. Kalau P salah, Q betul pun dia masih lagi betul. Dia hanya jadi salah apabila kedua-dua salah. Baru dia jadi salah. Ni. Dan atau. So, awak nak ingat, kalau guna perkataan dan, dia mesti semua betul, barulah dia betul. Kalau atau, kalau ada satu betul, dah dikira betul. Walaupun ada salah, tapi dia ada yang betul dia, dikira betul. Hanya yang salah-salah aja salah. Okey, yang ni kena ingat. Contoh. Pernyataan 2 atau 16 ialah kuasa 2 sempurna. Ingat tak kuasa 2 sempurna ni apa? Kuasa 2 sempurna ni maksudnya hasil nombor setelah dikuasakan 2. Jadi kuasa 2 sempurna ni nombornya ialah 2 kuasa 2, 4. So 4 lah. Kuasa 2 sempurna tu 4. 3 kuasa 2, 9. So 9. Tu adalah kuasa 2 sempurna. Apa lagi? 5 kuasa 2, 25. So nombor yang kuasa 2 sempurna tu 4, 9, 25, 36, 49, 64 yang kuasa 2. Kuasa 2 sempurna. Kalau kuasa 3 sempurna, maksudnya 3 kuasa 3, 9. So 9 tu adalah kuasa 3 sempurna. Okey, jadi dekat sini soalan dia atau. Dia guna atau. Okey, dia guna atau. So apabila guna atau, ayat yang pertama
Okey, ayat yang pertama, 2 atau 16 ialah kuasa 2 sempurna. Ayat yang pertama dia ialah 2 ialah kuasa 2 sempurna. Kan? 2 ialah kuasa 2 sempurna. Ayat yang pertama dia. 2 ialah kuasa 2 sempurna. Ayat yang kedua dia ialah 16. 16 ialah kuasa 2 sempurna. Jadi kalau kita tengok dekat sini, P, ayat yang pertama, betul atau salah? Salah kan? Betul. Salah. 2 ialah kuasa 2 sempurna. Mana boleh? 2 tak boleh. 1 kuasa 1, 1. 2 kuasa 2, 4. Dia start dengan 1 je. 1, 4, 9. Tu kuasa 2 sempurna. 2 tak boleh. Q 16 ialah kuasa 2 sempurna. 16 tu betul sebab 4 kuasa 2, 16. So 16 ni betul. Jadi apabila guna atau, walaupun ada satu betul, dia jadi pernyataan betul. Boleh faham? Daripada sini atau. Kalau ada satu betul, P betul, Q salah, maka dia dapat betul. Pernyataan dia full tu betul. Anda nak tanya? Dah belajar kuadratik kan? Bab 1. X kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. Ingat tak punca? Macam mana nak kira punca? Punca tu ialah nilai X. Ni imbas balik lah ni. X kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. Punca tu ialah nilai X. Apabila sama dengan 0, okey. X kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. Bila kita ada kuasa 2, jadi kita guna kalkulator tu yang ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ingat lagi? Persamaan kuadratik yang AM punya. Ni AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Lepas tu kita masukkan dalam kalkulator kan? Kena tengok balik rakaman yang lepas. Ni nombor dekat depan dia 1. So A tu 1. BX, X kat sini tak ada. So B dia kosong. C dia sekarang ni negatif 4. 1, 0, negatif 4. So bila kita masukkan dalam kalkulator, awak dapat 2 dengan negatif 2. So kita buat X tolak 2, X tambah 2 sama dengan 0. So X kita ialah 2 dan negatif 2. Kita dapat 2 nombor tu. 2 dan negatif 2. Jadi kat sini kita, betul kan? Kuadratik kan kat tempat. Okey, betul lah. Bab 1. 2 dengan negatif 2 dapat 2 punca. Jadi dekat sini, dia bagi tahu X kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0 mempunyai 2 punca yang sama. Betul ke? 2 punca yang sama. Sama ke ni? Tak sama. Jadi, untuk ayat P dia salah. Kan? Ayat P dia salah. Lepas tu dia guna perkataan dan. Okay. X kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0 berbeza. Berbeza. Betul ke berbeza? Betul lah, berbeza 2 dengan negatif 2. Betul. So, bila guna perkataan dan ni pernyataan tu betul hanya semua betul. Semua ayat tu betul. So, dekat sini pernyataan ni akan jadi pernyataan yang palsu lah.
Okey, boleh faham? Faham tak? Okey, jadi itu saya rasa itu sajalah kalau tak ada apa-apa soalan. Faham Faham. Okey, cuba bagi berapa per 10 yang awak boleh faham hari ni? Berapa per 10 awak boleh faham hari ni? 9, 10, 8, 8. 8. Tak full juga. Yang lain? 8, Arif 8, Safi 8. Okey, jadi hari ni ada masa lagi malam ni. Kalau siapa yang cuti lagi esok boleh buat sambung lagi jawab. Buku tu awak siapkan yang muka surat yang kita dah buat tadilah. Dari muka surat 27, kita dah bincangkan 28, 29, 30. Okey, muka surat 27 hingga 30. Berkaitan apa yang kita belajar ni je, pernyataan benar, palsu. Kalau awak dah jawab pun, okey, hantar je. Hantar yang dah jawab tu. So, tak banyak pun homework. Hantar balik apa yang kita dah bincang je kan. Okey. So, itu saja dulu. Siapa nak pergi bazar, boleh pergi bazar. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Okey, Assalamualaikum. Bye.